Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lawrence Antoni Jauti, nomor matriks 265974. Saya akan menerangkan berkenaan dengan pengenalan. Dasar fiskal merupakan satu usaha yang dilaksanakan untuk tujuan mengumpulkan hasil negara. Dasar ini dilaksanakan bagi mencapai tujuan untuk memaksimumkan pertumbuhan ekonomi dan kebajikan rakyat. Pihak kerajaan mengawal perbelanjaan dan cukai kerajaan untuk memastikan kestabilan ekonomi negara. Matlamat utama kerajaan dalam ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kestabilan ekonomi yang berterusan. Alat fiskal terbahagi kepada dua jenis, yaitu perbelanjaan kerajaan dan percukaian. Mekanisme dasar fiskal juga terbagi kepada dua jenis, yaitu polisi fiskal otomatik dan polisi fiskal budi bicara. Dasar fiskal otomatik adalah sistem yang ada dalam ekonomi negara dan berubah mengikut keadaan ekonomi. Percukaian adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi kebanyakan negara di dunia, terutamanya bagi negara yang membangun. Sistem percukaian digunakan sebagai alat bagi negara tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Percukaian juga boleh digunakan sebagai alat atau proses untuk mengalihkan semula kekayaan, yaitu pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin. Seterusnya ialah sistem cukai. Terdapat beberapa jenis cukai dalam sistem ekonomi, yaitu cukai langsung, cukai tidak langsung, cukai penjualan, dan cukai pengikmatan. Cukai langsung adalah jenis cukai oleh pembayar cukai yang mana tidak boleh memindahkan beban cukai mereka pada orang lain. Cukai korporat yang merujuk kepada tempat di mana syarikat akan dikenakan cukai pendapatan kecuali syarikat yang merupakan industri perbankan atau insuran. Cukai tidak langsung adalah cukai yang dibayar secara tidak langsung kepada pihak kerajaan. Cukai jualan merupakan sejenis cukai yang dikenakan ke atas barang yang digunakan secara meluas. Cukai perkhidmatan adalah cukai yang dikenakan kepada pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu, yaitu perkhidmatan yang disediakan di sebuah negara itu oleh pihak yang menjalankan perniagaan. Hello everyone, thank you Mr. Lawrence for your nice introduction. So this section will be with me, Gabriel Tinggal-Alensi, our available lecturer there, Dr. Saizal and everybody. So untuk session ini I will talk about sistem cukai bagi negara Jepun dan juga GST, Good and Service Tax untuk negara Jepun. So di negara Jepun, sistem cukai ini telah terbentuk dari tahun 1950 lagi lah. Dia sudah ada sistem cukai. So ini dikawal oleh Jabatan Pentadbiran Cukai Negara dia under Ministry of Finance. Jepun punya Ministry of Finance lah. So Ministry Kebangsaan Jepun tugas dia mengurus semua cukai kecuali cukai kastam dan kapal di negara Jepun. Dia ada dua agensi lah, satu yang tadi tu Jabatan Pentadbiran Cukai dan juga Ministry Kebangsaan Jepun. So di negara Jepun juga dia ada satu jabatan, yaitu Jabatan Pencukaian Pemeriksaan dan Penyiasan Jenayah. Jabatan ini tugas dia adalah menangkap orang-orang yang tidak mau bayar cukai. So kalau di Malaysia kita ada penguasa LHDN like that, right? So this enforcement punya agensi, dia akan pergi tangkap orang yang tidak bayar cukai. So di Jepun jangan main-main lah, dia orang memang serius about this tax. So dia ada beberapa jenis cukai di Jepun yang disebutkan. Yang pertama adalah ada cukai tempatan, dia ada cukai kenderaan, so dia ada cukai corporate, dan cukai harta lah, dan lain-lain, ada banyak lagi cukai. Sistem cukai di Jepun adalah satu sistem cukai yang adil kepada rakyat. Dan dia ada setengah tu dia ada discount, right? So macam di Malaysia jugalah dia ada discount begitu, kita boleh ambil balik, right? So di negara Jepun yang unik dia adalah kerajaan dia menggalakkan pasangan suami isteri untuk bekerja, so that dua-dua dia boleh menanggung itu beban cukai ya, kalau di negara Jepun. So in Malaysia I don't know lah, but good lah, right? When your wife and you, if you wife or your husband sama-sama kerja, then you boleh tanggung itu beban cukai. And another one di negara Jepun, dia ada satu cukai, itu cukai hadiah dikenakan kepada sesiapa yang menerima hadiah daripada orang lain. So hati-hatilah kalau di negara Jepun, if you get another present from people, you akan dikenakan cukai. Dan kalau di Malaysia saya tak pernah lagi lah, saya rasa cukai hadiah ni dikenakan. So dia ada juga cukai pendapatan ke atas individu. Cukai pendapatan dia ke atas individu yang berpendapatan, tak kira pendapatan dari mana pun, rasmi ke tidak rasmi, dia akan dapat kena juga cukai. So the another one adalah
cukai penggunaan dikenakan sebanyak 3% lah di negara Jepun, di mana dia 3% daripada harga barangan ataupun perkhidmatan. So di negara Jepun orang miskin memang akan dapat layanan yang lebih baik lah about cukai, because dia akan dapat pengurangan, dia akan dapat cukai minimum, dia akan dapat diskaun. So bagi orang miskin di Jepun, pendapatan adalah kurang daripada 275,000 yen. So the next one kita masuk ke section GST lah, Good and Service Tax di negara Jepun. Yang ini kita punya main focus about our assignment ni lah. Kita ambil tajuk cukai barang dan perkhidmatan bagi negara Jepun. So di negara Jepun, cukai barang dan perkhidmatan ini atau GST, they call it VAT lah, Value Added Tax. In negara Jepun. So ada berbeza sikit tapi sama saja dia punya tu. Untuk maklumat semua, everybody 30 years already mereka dah laksanakan about 30 years ini GST. So Malaysia baru berapa tahun sudah, I think kita terlampau cepat lah kan menilai sebenarnya. So di negara Jepun dia pernah dilaksanakan pada kadar 3%. Lepas tu dia naik 5% pada tahun 1997, lepas tu 8% pada 2012, and then 10% in 2019 lah. Yang ini yang paling latest lah. So kenapa dia naik? Because kerajaan Jepun dia mendapati bahawa GST mendorong pertumbuhan ekonomi dengan baik lah. So bagi kerajaan dia dapat income yang banyak lah daripada GST ni kan. But dari segi negatif dia, para peniaga, businessman lah, ada businessman dia menanggung kerugian lah, kerugian daripada GST ni, sebab mereka yang akan kena kan banyak. 10% tu banyak, kita dulu 6% pun macam terkekial sudah kan. So dia akan menanggung kerugian, lepas tu dia akan menanggung kos yang sangat tinggi lah. That's why banyak masa sekarang lah banyak bisnes yang gulung tikar dan terjerat lah. So nanti dia akan perjelaskan in another section. So I think this is the last of my section. GST ni ada bagus, ada baik dia. Kalau kita tengok kan di dalam slide ini, di negara yang paling tinggi GST 25%, Hungary. So Japan here 10%. So ada lagi negara yang lagi tinggi. So dia memang mendorong pembangunan ekonomi sebenarnya. Bukan untuk mendera rakyat, tidak like that. I think like that lah. So I give this section to my friend. That's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sofia binti Haidir, matrix number 266373. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kesimpulan bagi tugasan bahagian A dan sedikit pengenalan bagi tugasan bahagian B. Hasil daripada penerangan rakan-rakan saya tadi, kita dapat simpulkan bahawa negara Jepun telah mengenakan sekitar 50 cukai ke atas rakyatnya. Kita juga maklum bahawa pemerintah Jepun sangat memandang serius mengenai cukai. Hasil daripada cukai yang dikenakan itu, seluruh dunia dapat melihat akan keadaan ekonomi di negara Jepun. Ini di mana ekonomi negara matahari terbit itu berkembang dengan pantas, terutama sekali pada suku kedua tahun 2019 dan antara negara termaju di dunia. Oleh itu, dapatlah kita simpulkan bahawa pelaksanaan dasar fiskal di setiap negara adalah untuk mencapai kestabilan ekonomi, pengagihan dan tujuan peruntukan. Seterusnya, sedikit pengenalan bagi tugasan bahagian B, iaitu Implication of Tax atau bahasa Melayunya implikasi cukai. Bahagian B ini akan dibentangkan oleh sahabat saya iaitu Encik Syarul. Implikasi cukai ini akan kami terangkan dalam dua bahagian, iaitu pertama, implikasi kepada kerajaan dan seterusnya implikasi kepada masyarakat. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syah Nizam bin Suhaimi, nombor matrik 266082. Okay, saya ingin baca tentang implikasi teks bagi kerajaan dan masyarakat. Okey, bagi pihak kerajaan, pelaksanaan percukaian akan mendatangkan beberapa impak, iaitu seperti membantu mengekalkan daya saing dalam dunia perniagaan dan fleksibiliti kewangan perusahaan negara yang mana dapat mengurangi defisit fiskal.
Di sini pihak kerajaan dapat menyusun semula pendekatan berasaskan sifat mengikut sifat belanjawan. Dengan ini, perbelanjaan pihak kerajaan dapat dirumuskan melalui penilaian matlamat pengagihan yang akan lebih jimat dan efisiensi. Sistem cukai dapat ditingkatkan. Sebagai tambahan, pihak kerajaan dapat menggunakan aset yang ada dengan mengurangi pegangannya dalam perusahaan dan yang tidak strategik dan kemudian menggunakan hasilnya untuk mengurangkan hutang negara. Di sini pihak kerajaan dapat memperbaiki sistem pencukaian untuk menjadikan lebih progresif dan berkesan. Oleh itu, pihak kerajaan perlu melakukan kajian komprehensif mengenai rancangan fiskal yang dikendalikan oleh agensi bagi menggalakkan pelaburan untuk memastikan bahawa semua insentif cukai tidak bertindih. Okey, seterusnya implikasi cukai terhadap masyarakat. Kebanyakan isi rumah di sesebuah negara mempunyai pendapatan di bawah pendapatan minimum. Kumpulan ini adalah negara krisis ekonomi yang berlaku. Pendapatan yang tinggi dan secara keseluruhan telah menyebabkan kenaikan hasil cukai negara. Dengan ini, golongan yang berpendapatan tinggi akan berbelanja di mana seterusnya dapat menjana ekonomi negara. Selain itu, subsidi kerajaan dapat dikurangkan dengan menjimatkan perbelanjaan pihak kerajaan. Bagi pandangan kebanyakan masyarakat di setiap negara, pencukaian adalah salah satu aspek yang mengurangkan sumber pendapatan mereka. Walau bagaimanapun, setiap individu perlu sedar bahawa mereka bertanggungjawab untuk membayar cukai. Perkara ini kerana sebuah negara yang maju memerlukan sebuah pendapatan untuk mendapatkan dasar pembangunan yang ditentukan oleh pihak kerajaan di mana mendapat pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Oleh itu, usaha kerajaan untuk meningkatkan pendapatan rakyat adalah satu inisiatif yang berpusatkan rakyat. Sekiranya rakyat mempunyai sumber pendapatan yang tinggi, kumpulan ini akan menunaikan tanggungjawab mereka yang akan bersedia untuk membayar cukai. Walau bagaimanapun, pendapatan tinggi sahaja tidak mempengaruhi pembayaran cukai individu secara keseluruhan. Situasi ini kerana juga harga barang pada kebiasaannya meningkat. Di samping itu, kesan terhadap pengagihan pendapatan sosial akan menjadi lebih adil jika rakyat mempunyai kadar pendapatan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahawa jika kadar pendapatan rakyat adalah tinggi, maka kumpulan ini akan melaksanakan tanggungjawab mereka iaitu membayar cukai tanpa ragu-ragu. Akhir sekali, semua pendapatan cukai negara akan meningkat dan kemudian diagihkan kepada masyarakat yang bentuk pembangunan dalam bentuk pembangunan negara, terutama menjaga kesejahteraan sosial setiap rakyat. Dengan ini, semua lapisan masyarakat sama ada kaya ataupun miskin berpeluang untuk menikmati semua kemudahan yang diberikan oleh pihak kerajaan di mana hal ini dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang lebih mapan. Kesimpulan yang kumpulan kami buat ialah pertumbuhan ekonomi yang positif merujuk kepada peningkatan pendapatan negara sebenar dalam 1 tahun berbanding tahun sebelumnya. Apabila pendapatan negara meningkat, pihak kerajaan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti hospital, lebuh raya atau institusi pendidikan yang mana secara tidak langsung dapat menambahkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam ekonomi dan mengurangkan kadar pengangguran dalam sesebuah negara. Namun terdapat juga kelemahan dasar fiskal di mana dasar ini sering tidak dapat diagihkan secara adil kepada setiap rakyat dalam negara. Pada masa yang sama, pemotongan cukai tidak dapat dikenakan untuk semua golongan yang lebih lagi golongan miskin. Dengan ini, keadaan tersebut menyebabkan kekurangannya keberkesanan dasar fiskal. Oleh itu, jika dasar digunakan secara terancang dan efektif, sebuah negara akan maju iaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampan dan berdaya saing dengan negara lain. Sekian, terima kasih.